Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni li mukhrij sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang berusaha saudara pengurusi majlis, penghormat, sahabat saya Tuan Khalid Samad, pengurusi dan Altun Kuasa Surau ke masjid? Surau. Tuan Imam, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, bermuzakarah sesuai dengan pesanan Luqman Hakim kepada anak-anaknya. Wahai anakku, bila-bila engkau berjalan, berjumpa, bertemu dengan majlis yang menyebut nama Allah, singgahlah. Nanti kalau rahmat turun, kau pun boleh tumpang sama. Mana-mana majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, jangan singgah. Nanti kalau bala turun, kau pun tumpang sama. Alhamdulillah pada malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada di majlis yang ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tak apa dengar itu. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita sedang berada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raudatun min Riyadil Jannah, salah sebuah kebun-kebun syurga. Jadi sekarang tuan-tuan berada di taman-taman syurga, walaupun tak nampak syurganya, tapi berada taman syurga. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi kepada Isra' Mi'raj, saya nampak kepada tuan-tuan pandangan Sayyidina Umar yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala sembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya dalam satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Bimbang-bimbang itu penyebab yang Allah murka kepada kita. Kecil dosa. Allah berfirman kepada Nabi Allah Uzair, "Ya Uzair, idza aznabta fala tanzur ila sigharik, walakin unzur ila man aznabta ilaih." Wahai Uzair, bila engkau berbuat dosa, yang kau pandang kecilnya dosa itu, dalam kau pandang kepada siapa engkau berbuat dosa. Dalam tafsir dia juga menyebut, jangan terpesona dengan janji Allah Ta'ala, tidak menulis kalau ingin berbuat dosa. Kerana kalau berbuat dosa satu itu masalahnya bermacam-macam. Tak apa, satu saja. Jangan dianggap yang kecil-kecil. Tahsabu nauhainan wa indallah azim. Kamu sangka benda itu kecil aja, tapi di sisi Allah amat besar sebenarnya. Dengan demikian, jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, ditimbangkan itu penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Oleh demikian, dipesankan supaya kita membaca Qul Huwallahu Ahad 11 kali pagi-pagi untuk mengelakkan dari
asutan syaitan untuk berbuat maksiat. Baca Qul Huwallahu Ahad 11 kali pagi-pagi selepas solat subuh untuk menjaga diri kita daripada melakukan perbuatan maksiat. Sama juga kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali apabila nak tidur untuk mengelakkan kebakaran, kecurian dan musibat di waktu malam. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Boleh? Mudah ya. Itu habis yang teringkaskan. Yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala sembunyikan apa dipanggil, Allah sembunyikan kekasihnya kepada orang yang berbuat kebajikan. Buatlah kebajikan walau kecil sekalipun. Allah Ta'ala sembunyikan kebahagiaan dalam suatu kebajikan. Buatlah kebajikan walau kecil sekalipun. Jangan dianggap alah kecil je. Tak. Boleh jadi itulah Allah sayangkan kepada kita. Buat kecil, kita umpamanya tong derma tu lalu, duit bawa RM5 10 bawa. Nak buat RM5 demam seminggu. 10 sen pun tak apa. Jadi 10 sen itulah Allah sayangkan kepada kita. Nah, 10 sen pun tak apa. Tong lalu. Malam-malam nak tidur, baca Quran 2 ayat pun jadi. Tapi melampau lah. Sekurang-kurang satu hari baca Quran 200 ayat. Tapi kalau malas pun 2 ayat jadilah. Kalau malas 1 huruf jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallah. Ini melampau sangat. Tapi itu pun tak boleh. Maknanya boleh jadi itu merupakan Allah sayangkan kepada kita. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun. Mudah-mudahan Allah sayangkan kepada kita. Kalau kita baca sejarah Shibli, orang bermimpi bertemu dengan dia. Apakah balasan Allah Ta'ala kepadamu yang amat hebat? Memang hebat dia kata. Apakah kelebihan yang ada? Apakah amalan yang kau buat? Satu hari kucing kesejukan, saya beri makan, saya beri minum, itu saja Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala beri. Imam Ghazali itu juga, orang bermimpi bertemu dia, apakah balasan Allah yang hebat? Dan pernah ketika aku menulis, tiba-tiba lalat hinggap ke pen aku, biarkan lalat minum pada pen dawat aku itu saja. Menunjukkan Allah Ta'ala kasihkan kepada kita. Kitalah yang tak kasihkan kepada Allah. Itu sebabnya man ahabballah, barang siapa cintakan Allah, Allah Ta'ala akan, Allah orang yang barang siapa cintakan kepada Allah, orang-orang yang cintakan Allah akan cintakan kepada kita. Apabila kita dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, kita akan cintai apa-apa yang dicintai oleh mereka itu. Boleh faham? Kita tak faham? Saya boleh faham? Kita tengok kita. Apabila kita menyintai apa-apa yang dicintai oleh orang yang menyintai Allah Ta'ala, umpamanya ibadat, buat ibadat, kita pun suka berbuat ibadat. Ada tanda-tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tanda-tanda. Itu sebabnya apabila kita berbuat baik, itu tanda-tanda kita akan mencapai kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Terkas sekali. Yang ketiga. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Ta'ala sembunyikan para wali di kalangan para hamba. Sembunyikan. Tak tahu siapa wali Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita hormatkan ke semua orang. Tak tahu siapa wali, siapa wali.
sebabnya di segi ilmu tasawuf kita hendaklah menghormati semua orang. Kalau orang muda, kita kata orang muda ini dosanya kurang banyak. Saya dah tua, dosa banyak. Jumpa orang tua ni amalan banyak. Aku orang muda, dosa pahala aku kurang. Tengok orang alim itu banyak ilmunya, amalan banyak, Tuhan sayangkan pada dia. Tengok orang jahil itu kalau dia buat jahat, kurang dosanya. Aku dosa banyak. Kena begitu, jasa begitu. Memandang kucing lebih mulia daripada kita. Pasal kalau kucing itu mati tak masuk neraka, kita mati belum tahu. Kita fikirkan ke mana aku sebenarnya di akhirat besok. Kita tahu ada syurga, ada neraka, di mana kita? Kita tahu Allah Ta'ala redha dan murka, tak tahu kita dimurkai Allah Ta'ala atau Allah redha pada kita. Itu dia. Yang keempat, Allah Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadar supaya kita beramal, betul-betul beramal, tak ada kira masa, sentiasa beramal. Begitulah sebagian mukadimah dari malam Ustaz ini. Kita lihat Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini sebenarnya, kalau dulu orang baca berminggu-minggu, habis baca Isra Mi'raj, makan buah kacang, sambung lagi, 1 minggu tak habis. Pasal dia jumpa Nabi Adam, dia cerita Nabi Adam pula, jumpa Nabi Ishak, jumpa Nabi Ismail, jumpa Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim pula. Jadi berpanjang-panjang. Sekarang ni Isra Mi'raj sejam Nabi lah, macam Isra juga. Yang penting sekali, Isra Mi'raj ni tiap-tiap tahun kita dah mendengar. Belum ada dengar lagi orang kata saya dah jemu dengar. Kalau ada orang sini jemu dengar Isra Mi'raj, tak lama lagi. Isra Mi'raj sebenarnya satu mukjizat yang berlaku pada nabi-nabi berbeza-beza. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala. Zaman dia orang pandai mengubati orang sakit. Zaman Nabi Musa orang pandai sihir, turun Nabi Musa lawan sihir. Nabi Daud boleh melembutkan besi dan sebagainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zamannya orang pandai sastra, hebat, boleh buat syair itu spontan, boleh buat, hebat, turun Al-Quran, tak boleh lawan. Kemudian Isra Mi'raj berlaku pasal yang pertama sekali kematian Abu Talib dan kematian Sayyidina Khadijah. Kemudian Nabi pindah ke Taif. Mudah-mudahan orang Taif itu mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeza. Bukan didengarnya, dibaliknya, dilontarnya, diganggunya. Tetapi Nabi Allah Ta'ala nak naikkan ke langit, nak beritahu kepada Rasulullah SAW yang dia kena baling, kena sangkal, kena tentang, itu amat kecil berbeza dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kita lihat Nabi Allah Nuh AS berdakwah selama 800 tahun. Nabi Nuh berdakwah selama 800 tahun. Yang ikut dia 80 orang sahaja. Itu bayangkan. Kebetulan pula Nabi Nuh umurnya hampir 1000 tahun.
dakwah 800 tahun. Kalau kita sekarang ni umur 800 tahun macam, kalau kita lah umur 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, pening kerajaan nak bayar pencen. Bukan kerajaannya pening, anak cucu cik pun pening. Tengok Datuk ni tak mati-mati. Jadi Nabi SAW berdakwah, banyak tentangan, tapi tak apa, tentangan itu amat kecil berbanding dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Taala berfirman, Subhanalladzi asra. Maha suci Tuhan yang telah mengisrakan. Allah mulakan ayat dengan subhana, tunjukkan hebat. Tidak mengherankan pasal kuasa Allah Taala. Kita lihat sejarah zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Seorang pemuda duduk sebelah Nabi Sulaiman. Tiba-tiba datang malaikat maut. Tengok, wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang merenung-renung aku itu? Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Sudah. Lain. Hantarkan aku tempat lain. Hantarkan aku tempat lain. Nabi Sulaiman perintahkan angin, hantar ke India. Rupa-rupanya malaikat maut heran tengok dia. Pasal Allah Ta'ala perintah tu ambil nyawa dia di India. Dia di Palestin lagi. Dia penuh macam mana dia lagi. Hantar ke India, memang Allah Ta'ala perintahkan cabut nyawa dia di India. Mati dia. Dengan demikian nak cerita, mati ni jangan lari. Lari mati, mati. Tunggu mati, mati. Jangan lari daripada mati. Yang penting, kata Imam Ghazali, bukan mati yang ditakutkan. Yang ditakutkan ialah selepas mati itu. Takut mati, mati. Jangan lari dari sesuatu yang tak boleh lari. Jangan lari dari sesuatu yang tidak boleh lari. Lari dari sesuatu yang boleh lari. Faham tu? Kita faham. Lari dari sesuatu yang boleh lari. Jangan lari dari sesuatu yang tak boleh lari. Maknanya lari daripada mati tak boleh. Mati juga. Tapi yang boleh lari daripada seksaan kubur, boleh lari. 4 aja. Bila pertama sembahyang lima waktu, zikir, sedekah, cukuran. 4 ni yang boleh lepaskan dari siksa kubur. Yang pertama sembahyang lima waktu, baca Quran, zikir dan sedekah. Saya pesankan sedekah. Orang Malaysia ni sedekah kurang, slow. Hari Jumaat lawaklah RM1 tak masalah, RM10, RM5. Tapi kalau kita gaji RM4,000, RM10 jatuh akhlak. Gaji RM4,000, sedekah RM1, tidak berusaha, tapi akhlak jatuh. Kita buat satu sistem diri kita sendiri. Tiap-tiap hari Jumaat ada peruntukan. Di samping boleh memanjangkan umur, orang yang bersedekah boleh memanjangkan umur. Tapi sedekah aja, jangan niat-niatkan yang umur lah. Sedekah jangan sedekah dapat 10 tahun jadilah. Jadi maksudnya itu dia tukar. Jadi itu yang pertama. Maksudnya zaman Nabi Sulaiman sudah ada peristiwa itu. Antara amalan-amalannya, ya ilahana, bukan. Satu lagi kisah di mana
Nabi Allah Sulaiman alaihissalam boleh menghantar orang itu ke India dengan sekejap masa. Sekejap masa. Sama juga seorang lagi yang nama lupa namanya. Dia juga boleh kita lihat perjalanan yang amat laju dengan kuasa Allah Subhanahu. Jadi kita lihat Isra Mi'raj pula. Yang pertama sekali, mukjizat yang paling tinggi kita faham. Mukjizat. Mukjizat maksudnya melemahkan tentangan orang-orang kafir untuk dakwah Islam. Jadi Allah Ta'ala nak bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Subhanallah Isra, Maha si Tuhan yang mengisrakan. Maksudnya bukan Nabi yang jalan, Nabi diperjalankan. Macam begini sedang kita pergi Sarawak, tangkap ikan seko dalam botol, naik terbang balik Kuala Lumpur, lepaskan ikan terkejar ke sungai dan tangkap balik, hantar ke Sarawak. Ikan bercakap dengan ikan-ikan lain, tuan sekalian, saya ke Kuala Lumpur semalam. Sekejap sampai, sekejap sampai. Kata ikan-ikan lain, kau gila dekat rumah dekat ke? Bukan aku pergi, orang bawa aku pergi. Itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi pergi, Nabi dibawa pergi. Itu juga lah. Maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu. Kita lihat bahawa yang bawa jalan ni Mikail ni Jibril. Jibril Mikail dicipta daripada cahaya. Kalau nak cerita, perjalanan cahaya satu saat 168,000 batu. Tak boleh kita bandingkan sebenarnya, tak boleh banding, tapi nak kira saja. Perjalanan cahaya satu saat 180,000 batu saat. Kalau ada orang pandai buat kapal terbang sama kelajuan dengan kelajuan cahaya, kita hantar ke airport mau ke Mekah, kita boleh jalan selangkah je orang sampai Mekah. Kalau ada, itu perjalanan cahaya. Sedangkan perjalanan ini tak boleh dibandingkan dengan ilmu sains, tak boleh. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Isra. Kita dah bayangkan bahawa itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lawan Allah Ta'ala ke mana? Nak lawan Allah Ta'ala ke mana? Jadi apa-apa perintah Allah Ta'ala buat ajalah, jangan lawan. Kadang-kadang kita nak lawan Allah Ta'ala, nak lawan tu. Kita ni masalahnya semayang kita ikut, puasa kita ikut, haji kita ikut, membaling melontar. Tanya, apa lontar ni? Oh, lontar lah. Buat apa? Hanya aku tahu. Tapi apabila tersebut undang-undang Islam wajib ikut, dia tak nak ikut. Dia kata tak adil. Pasal orang kafir tak kena, orang Islam tak kena. Adil. Kita kata adil dalam Islam. Wad'u syai'i fi mahalli, letakkan sesuatu pada tempatnya. Orang kafir tak dihukum pun tak apa. Mana adil? Adil. Dia kafir. Dia tak boleh sembahyang, dia kena hukum akhirat besok kena.
Guna tak kena. Macam anak kita, anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki belikan songkok, anak perempuan belikan tudung. Bukan? Adil tak adil? Tak adil lah. Tak adil lah. Kalau belikan dua tudung macam itu bukan adil, itu bangun. Alih, balik. Itu Isra. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dia kata subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hamba-Nya. Dia tak sebut bi rasulihi, bi nabiyihi, bi Muhammad. Jalankan Muhammad ke rasul ke dah abdihi. Kan Nabi telah naik taraf sebagai seorang hamba, taraf standard tinggi. Kita kadang-kadang silap. Kita tak jadikan Allah Ta'ala jadi Tuhan kita. Afara'aita man ittakhadha hawahu hawahu. Apakah kamu telah melihat orang-orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Tidak Tuhan sebagai Tuhan, hawa nafsu sebagai Tuhan. Demikian kita jangan ikut hawa nafsu. Memang hawa nafsu memanglah Tuhan suruh. Nafsu makan untuk penghidupan, nafsu tidur untuk hilangkan keletihan, nafsu syahwat untuk meneruskan keturunan, nafsu marah untuk mempertahankan maruah. Itu. Tapi jangan nafsu ke depan, nafsu ke belakang. Yang silap, kita letakkan nafsu di depan kita, tak nafsu di belakang. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai mukadimah kita. Jadi itu sebabnya Nabi tadi dah menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya. Jadi hamba Allah itu bi'abdihi itu. Dan Al-Quran sebut wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-hauna. Di antara tanda-tanda hamba Allah yang Rahman, jalan di atas muka bumi hal keadaannya merendah diri. Satu. Kemudian yang kedua, wallazina yabituna rabbahum sujudan wa qiyamah. Yang kedua, hamba-hamba Allah, tanda-tanda Allah bila bangun di waktu malam. Nak jadi hamba Allah, bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam ni bukan benda susah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang sedang muslimun, bangun di waktu malam walaupun sekejap. Sekejap je bangun. Di antara penyebab terangnya kubur, bangun di waktu malam. Bangun malam memang payah. Tapi kita bayangkan dalam kubur gelap gilta, gelap malam satu, gelap kubur itu satu. Bayangkan orang yang sayangkan kita dah balik. Berapa ramai orang tunggu kat kubur. Waktu kita mati berada di atas katil, ramai saudara mara datang ramai. Kemudian kita dimandikan, balik separuh. Minta maaf ya, saya ada hal anak sekolah. Kemudian dikapankan, balik separuh. Kemudian disemayangkan, balik separuh. Kemudian dikubur, balik separuh. Kemudian habis kubur, balik semua. Tak ada yang tunggu. Ada ke isteri yang tak nak balik? Tak nak balik. Dah sabarlah, macam mana? Tak nak balik. Tunggu, balik dia. Macam cerita satu orang perempuan telefon saya, Ustaz, ada soalan. Apa soalannya? Seorang perempuan kematian suami, dia bersumpah tak nak kahwin-kahwin, Ustaz. Kemudian baru-baru orang pinang dia, boleh kahwin tak dia, Ustaz? Saya tahu bukan orang tu, dia lah.
Lain kali saya kata kalau suami meninggal, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambung doa sikit, Allahumma khlufli khairan minhu. Rumput kenapa tu? Allahumma khlufli khairan minhu. Maksudnya, ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih lagi. Sama juga seorang lelaki meninggal isterinya, hari kubur orang akhirat dapat saya rumah hari terus. Yelah waktu dia meninggal dia pesan saya, bang kalau saya meninggal bang, abang jangan kahwin-kahwin bang. Lainkan dah tumbuh rumput, abang kahwin dah. 7 hari tu. Tu bayangkan dalam kubur, gelap gelita. Gelap gelita, orang sayang kita pun tak sayang lah. Cakap je. Di antara itu dia kata, orang mati 3 je. 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk Allah Ta'ala, 1/3 untuk cacing. 1/3 untuk Allah Ta'ala, roh kita. 1/3 untuk kita, amalan kita. 1/3 untuk cacing, badan kita. Lagi gemuk, lagi lama cacing makan. Yang penting roh kita, amalan kita banyak. Kita menungkan banyak mana amalan yang telah kita buat untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menungkan sama-sama. Kemudian kita menungkan lagi, kita menungkan amalan aku Tuhan terima ke tidak. Di samping kita mikirkan banyak mana amalan yang kita buat, kita fikirkan pula amalan yang kita buat Tuhan terima ke tidak. Jangan senang-senang hati. Kita ingatkan kematian itu. Memang senang hati itu, tapi qalilan wal kathira. Tahu sikit, menangis kena banyak. Sebab kita ingat bahawa balasan Allah Ta'ala tetap akan ada. Tak boleh lagi lah. Tak boleh lah. Jangan sekali-kali kita hati senang, mesti hati susah mengenang-enangkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kematian itu berada di antara pejam dan celik. Waktu pejam mata, bimbang tak sempat nak celik, mati mencelah. Waktu celik mata, bimbang tak sempat nak pejam, waktu itu mati mencelah. Itu sebab kadang-kadang kita ke hospital, tengok hospital macam nak mati orang tua tu. Tu orang Arab kata apa? Kam min saqimin ashahina min ad-dahr, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sakit berada di atas ketil maut tak mati-mati. Beramai orang sihat tiba-tiba mati tanpa sebab. Kalau kita sakit tak apa, standby nak mati. Bimbang yang mati mengejut. Kita pergi hospital, tengok panah kita, ulung kita, udah kita, ulung makan ulung, aku makan pun tak larat. Minum pun aku tak larat dah. Kita kata nak mati orang tua ni, kita pun balik rumah beli kuih ni halal, kita balik, kita makan, tercekik, kita mati dulu. Yang tak mati, kita yang mati. Dengan demikian kita berdoa, Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami menuju. Itu doa. Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami menuju. Habis tu lagi. Itu di antara lain. Di antara tanda-tanda hamba Allah bila bangun di waktu. Pesankan tuan-tuan, kita sekarang sembahyang subuh 5.45. Boleh bangun pukul 5. Kurangkan tidur. Pasal kalau nak tidur di alam barzakh, kurangkan tidur di sini. Kalau nak tidur di alam barzakh, kurangkan tidur di sini. Kalau tak nak tidur di sana, tidur di sini. Pilih. Nak tidurnya berdua malaikat.
Jangan tidur. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Boleh apa? Kurangkan tidur. Kita silap pasal tidur lewat. Apa tengok? Lewat neraka. Tengok wrestling. Tak ada faedah. Lebih baik tidur. Bangun awal. Kita menung-menungkan, kalau aku tidur banyak ni, besok akhirat aku tak tidur. Pasal mati tak tahu bila. Kalau tahu mati lagi susah. Kalau tahu mati macam, apa khabar? Sihat? Duduk mana? Bukit Subang. Bila nak mati? 2 hari lagi. Itu dia. Dia ada 8, 9 tanda-tanda kita tinggalkan. Allazi asra bi'abdi lailan di waktu malam. Mengapa Nabi ni beristirah di waktu malam? Tak dibuat di waktu siang. Siang kan senang. Tengok Nabi laju ke mana tu. Nak ke langit lah tu. Di waktu malam. Pasal nak bertemu Allah Ta'ala ni waktu malam. Bertemu Allah Ta'ala di waktu kita sebabnya kita nak sembahyang hajat. Doa, tadi doa Muhammad kita ada sebut doa yang lagi satu, doa yang canggih lagi. Allahumma ilaika ashku quwwati. Waktu Nabi balik ke Taif, itu doa. Allahumma ilaika ashku quwwati wa hawani lan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, aku mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatan aku, wa hawani dan hinanya aku di kalangan manusia. Ya Rabbal Alamin, hai Tuhan Tuhan seluruh segala. Anta Rabbi wa Rabbul mutadafin. Engkau Tuhan aku, Tuhan orang-orang ini. Ila man takilni, kepada siapa kau serahkan aku? Sampai habis. Doa itu kalau ada apa-apa masalah kita baca. Allahumma ilaika ashku quwwati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahim. Anta Rabbi wa Rabbul mustad'afin ila man takilni la ba'idin yatahhamni am ila rizqi amri. Sampai habis. Doa ini cukup bagus bagi kita apa-apa masalah. Mengadu kepada Engkau Tuhan, aku mengadu kepada Engkau. Lemahnya aku ni. Jadi kita kadang-kadang orang muda-muda ada masalah-masalah nak kahwin, bagi Pak Imam main hajat tu silap. Supaya sendiri lah. Saya bina-bina tak dapat mam. Tolong Pak Imam. Imam dah orang tua 80 tahun. Mayar Imam. Imam dah dapat. Itu doa ni. Semayang hajat 2 rakaat sahaja. Lepas habis salam, duduk baca. Idh qala Ibrahim Rabbi arika fatuhil mauta. Qala alam tu'min. Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Sampai habis 41 kali baru minta. Tak payah semayang 12 rakaat. 12 rakaat tak larat kita, 12 rakaat ni panjang. Semayang 2 rakaat saja, baca 41 kali. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ani, surah Al-Baqarah ayat 260. InsyaAllah akan makbul. Kalau tak makbul juga doa kita, minta lagi. Tak makbul, minta lagi. Tak makbul, salah baca lagi. Itulah yang berhijrah, Isra Mi'raj di waktu malam. Karena nak bertemu Allah Ta'ala ni, biarlah di waktu malam. Terus saya kata tadi, kita nak sembahyang hajat pukul 3 pagi. Ada masalah atau tak ada masalah. Kadang-kadang orang perempuan masalah, suami pemarah saja. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Tiupkan tengok suami tengah malam. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiup tengok suami. Pastikan dia dah tidur betul.
ni apa tiup-tiup ni. Minal Masjidil Haram, daripada Masjid Haram. Kerana Masjid Haram merupakan bangunan pertama yang dibina dalam dunia ini. Dan mengajar kita rajin-rajinlah ke surau ke masjid, rajin-rajin ke surau ke masjid. Kalau kita baca pendapat Abu Layth As-Samarqandi, dia kata yang disebut 27 pahala itu di masjid, dari awal rumah, turun rumah satu pahala, jalan perlahan satu pahala, baca doa satu pahala, naik masjid satu pahala, main tahiyat masjid satu pahala, iktikaf pahala, dengar bang pahala, sampai 27 pahala dikira oleh Abu Layth As-Samarqandi. Dapat pahala 27 itu di masjid. Maksudnya kita digalakkan sembahyang di masjid. Jadi masjid nanti akan menjadi kenderaan kita menyeberang titian Siratal Mustaqim nanti. Titian sirat. Jadi maksudnya kita rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin sembahyang berjemaah. Sembahyang seorang satu pahala, sembahyang dua orang 27, kan banyak. Jarak ni beza jauh. Tapi dikatakan oleh Abu Layth As-Samarqandi, jarak itu disebabkan oleh sembahyang di masjid itu yang 27 pahala. Menunjukkan Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Satu sembahyang seorang satu, sembahyang berdua 27. Sama juga orang bujang sembahyang satu, bukan? Dah kahwin 70, kahwin 2 140. Habis. Mustaq lagi. Sebelum kita berangkat Isra Mi'raj, dioperate dulu. Dioperate dada Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan hatinya. Karena hati kita ini sebenarnya mengandungi beberapa masalah. Dia ada latif. Dalam hati itu ada hati lagi. Itu orang kata tak ada, orang Melayu kata apa? Tak ada, apa orang Melayu kata? Dalam hati itu ada hati. Itu sebab di operate dari Nabi itu, dia buang darah-darah, hada makan syaitan, kata. Ini tempat syaitan duduk. Hati itu dia akan berjalan waktu kita berhenti. Waktu kita berhenti, dia berjalan. Dia akan maksiat hati yang paling jahat sekali. Itu sebab innamal a'malu binniyat tu. Hanya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua tiap-tiap seorang itu bergantung pada niat masing-masing. Niat yang disebut niat ini, jadi barang siapa berniat berbuat baik akan ditulis kebajikan. Maksudnya dia ada 4. Dia hawajis, khatar, al-hamu, al-azmu, an-niyatu. Hawajis itu lintasan saja, belum dapat pahala. Kalau kita nak ke Mekah, cadang-cadang, tak dapat. Nak ke Mekah, rasa nak pergi juga, tak dapat juga. Nak ke Mekah, memang nak pergi. Itu ada harapan. Yang kedua, al-azmu, an-niyah. Yang tiga ini yang dapat pahala. Bukan senang-senang Tuhan nak bagi pahala. Maknanya memang berazam sungguh nak pergi, nak dengar ceramah, ada pahala. Berbeza dengan buat jahat. Tu umat Nabi Musa dulu tidak. Umat Nabi Muhammad SAW, apabila kita ingin buat jahat, tak ditulis. Buat jahat, maka tunggu 2 jam. Kalau dia bertobat, tidak ditulis.
Nak ceritanya Allah Ta'ala terus sayangkan kepada kita, nak suruh kita masuk syurga. Sebenarnya kita yang tak pandai wama qadarullah haqqa qadri, mereka tidak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar penilaian, tak pandai nilai. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Itu sebabnya Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha murah lagi maha mengasihi. Dia tak kata Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang maha pendam lagi maha perkasa. Takut nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha murah lagi maha sayang Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita menyembelih ayam tak ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja. Nampak? Kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, tak payah sembelih ayam tu. Itu kaedahnya. Jadi maksudnya kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya satu orang nak mati dah. Nabi pun sampai. Nabi kata bertobatlah kau kepada Allah Taala daripada itu Nabi. Nabi senyum. Ya Rasulullah, kau senyum ya Rasulullah. Aku tengok tak taubat pun. Tidak, Nabi kata, aku tengok matanya ada tanda-tanda menyesal. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Nak mati dah tu. Biasa nak mati buat mata begitu. Nak cerita tu rahmat Allah Ta'ala. Sebabnya kita kalau sekiranya dapati ada saudara-saudara kita yang agak tak semayang dan kata apa-apa, dan kata apa-apa, diam. Jangan kata-kata aku tengok-tengok macam masuk neraka, tak boleh. Tak boleh. Walau dia tak beramal, walau dia maksiat bagaimana pun, rahmat Allah masih ada. Tak boleh kita aku tengok gaya macam neraka, tak boleh. Rahmat Allah masih ada. Satu, dua adik-adik yang adiknya berkata kepada abang, aku nak bertobat lah. Abangnya berkata, kau akan masuk neraka, kau jahat. Dia mati, keduanya dihimpungkan di akhirat esok. Tiba-tiba yang adiknya masuk syurga pasal rahmat Allah masih ada. Yang abang masuk neraka pasal mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pandai-pandai mengatakan dia akan masuk neraka. Jadi kita kalau orang buat maksiat bagaimanapun, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya orang mati ada 6 tandanya. Yang pertama sekali berpeluh dahi. Yang kedua mengalir kedua air matanya. Yang ketiga kering bibirnya. Tanda-tanda rahmat dah turun. Tetapi kalau berbuih mulutnya, merah padam mukanya, nengku macam lembu kena sembelih, tanda-tanda azab dah turun. Tetapi kita yang tak tahu jangan kata apa-apa, diam-diam aja. Tengok berbuih mulutnya, habis. Yang kata serah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Itu orang Islam bersikap begitu. Kalau nampak orang berbuih mulutnya nengku macam lembu kena sembelih, dengan pada mukanya tanda-tanda azab dah turun. Itu sebabnya kadang-kadang kita lihat orang-orang fasik mati, orang alim mati, guru sakit mati. Orang alim itu mati sakit pasal Allah Ta'ala nak angkat derajat. Orang fasik itu sakit, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa. Gitu je, senang, mudah. Jadi itu sebabnya kita dalam hidup ini jangan cepat melata, bertenang-tenang, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat besok ada seorang nak masuk neraka lah, pandang-pandang belakang. Allah Ta'ala tanya kepada pandang belakang pasal, ya Allah Tuhanku, mana tahu kalau kau ampunkan dosa, kau maha pengampun maha kasih. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tunjukkan kasih sayang Ta'ala tetap kepada kita. Kitalah yang berusaha bagaimana mendapatkan kasih Allah Ta'ala. Bagaimana nak tahu
bagaimana nak tahu tahap mana kasih kita kepada Allah, tahap kasih Allah Ta'ala kepada kita? Bagaimana nak tahu tahap kasih Allah kepada kita? Tengok kita, bagaimana kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beramal kan sebab 3. Yang pertama, kerana takutkan neraka. Yang kedua, takutkan nakkan syurga. Yang ketiga, kerana kasihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beramal kerana kita kasihkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kita berdoa, Rabbil fili warham. Ya Allah, ampunkan dosaku, rahmatilah akannya. Rahmat itu yang paling penting. Kita harapkan kesembahyang kita tak boleh harap. Boleh harap? Apa yang kita tak boleh harap? Pasal kita sembahyang kelang kabut. Tak khusyuk. Apa harap? Harap rahmat Allah. Pasal hati kita ni, dia akan jalan waktu kita berhenti. Allahu Akbar, start berjalan. Merayau. Bila kita berjalan, dia berhenti pula. Bila kita main bola, senyap, hati tak cakap. Berbeza dengan jantung lain. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, baru kita jalan. Anak boleh start lagi. Boleh tunggu ni. Boleh tunggu? Boleh tunggu? Tunggu lah, saya nak balik. Itu hati. Hati ini menyebabkan kita rosak. Rosak hati, rosak zahir. Hati kena jaga. Hati kita, itu sebabnya hari-hari kita kena baca Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kalau nak ceria, kita baca Ya Basit. Ceria, sentiasa ceria. Jangan marah, tenang-tenang. Ya Basit baca 40 kali. Ya Latif baca 40 kali. Untuk lembutkan hati. Untuk bersihkan hati kita, kita beri Ya Kudus. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Tapi orang perempuan nak baca, beritahu suami dulu. Yang tak tahu suami, nanti suami heran tak? Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Ni Kudus mana pula ni? Ya Kudus, Ya Basit, Ya Latif. Untuk ketenangan hati kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, memang takbir malam ni sambung ke-4. Panjang lagi cerita ni, belum start lagi ni. Pasal pemindahan jumpa apa namanya, jin dan sebagainya. Jumpa berbagai-bagai azab seksa dari Allah SWT. Dan kalau kita panjang, kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah sambung tuan-tuan. Sekian dulu. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir lana qulubana wasta'mil bi ta'atika abdana khalis minal fitan wa mihni asrarana washghal bil akbar afkarna wa qina syarra syaitan wa jinna min rahman hatta la yakuna sultan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ada buat buku sikit ini pun sebenarnya. Nama buku itu penyembuh penyakit dan penangkal musibah. Ada sikit je, RM16. Jadi tuan-tuan yang tak bawa duit boleh hutang.